Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Alhamdulillah. Jumpa lagi kita pada minggu ini untuk kita sambung mata pelajaran kita pada minggu lepas. Baik, kita akan teruskan mata pelajaran kita reka bentuk teknologi tahun 4, unit 1 iaitu keselamatan bengkel. Ingat lagi tak apa yang kita belajar minggu lepas berkenaan dengan peraturan-peraturan bengkel. Ada banyak peraturan bengkel, peraturan alat tangan, bahan, diri sendiri dan sebagainya. Baik, kita sambung pelajaran kita minggu ini seterusnya. Okey. Jika awak dapat lihat, ini adalah sambungan buku teks kita minggu lepas. Okey. Apabila berlaku kemalangan. Minggu lepas kita belajar tentang peraturan je kan? Minggu ni kita tengok apabila berlaku kemalangan, apa langkah-langkah yang ada? Baik. Jika berlaku kemalangan atau kecederaan di dalam bengkel, yang pertama kita kena rawat dia lah segera. Macam mana caranya tu? Baik, kita tengok yang pertama. Apa kecederaan yang ada yang pertama? Iaitu merawat luka melecur. Okey, mungkin terkena apalah kan, panas kan? Apa yang perlu kita buat yang pertama adalah siram kawasan yang melecur di bawah aliran air yang suhunya sejuk lah ataupun bukan air batu, air paip. Okey. Dah siap, kita sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Dan kemudian yang ketiga, berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Baik, kat sekolah kita tak adalah pegawai perubatan. Jadi jika berlaku kemalangan luka melecur ni, pertama sekali awak kena bagi tahu pada guru. Okey, cikgu dah tahu nanti kita akan ikut langkah-langkah ni. Okey, krim untuk ataupun lotion untuk merawat kelecuran itu, melecur itu ada di bengkel kita. Ada dalam peti keselamatan ubat-ubatan di dalam bengkel RBT kita. Jangan risau. Itu yang pertama, merawat luka melecur. Baik, bagaimana pula dengan yang kedua ini? Yang kedua ini adalah terkena renjatan elektrik. Tak sengaja terkena renjatan elektrik. Jadi kalau dengan cikgu Amri, kalau di dalam bengkel memang cikgu tak benarkanlah awak menghampiri atau menggunakan plug atau peralatan elektrik ni. Cikgu yang akan tolong awak pasang dan hidupkan dan sebagainya di bawah pengawasan cikgu lah. Tapi ini adalah contohnya. Jika berlaku terkena renjatan elektrik ini, apa yang pertama, kita tak boleh sentuh orang yang kena renjatan tu, kita tak boleh sentuh. Kita kena, apa yang kita nak buat? Kita kena alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Seperti yang dalam gambar itu kan, cikgu dia tu pakai tali pinggang, dia buka tali pinggang dia. Tali pinggang dia dibuat daripada kain ataupun daripada kulit, dia bahan penebat dan tarik mangsa tersebut menjauhi daripada plug elektrik tu. Okey. Dan yang ketiga apa dia kata? Rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Kita rehatkan, kita baringkan dia, dongakkan kepala dia dan kita akan telefon pihak hospital lah. Itu contoh-contoh yang ada lah. Dua contoh. Yang pertama, merawat luka melecur dan yang kedua adalah terkena renjatan elektrik. Kalau boleh kita elakkan daripada berlaku, kita tak nak benda ni berlaku, kemalangan ini berlaku. Tapi jika berlaku, perkara pertama, maklumkan kepada guru. Bila awak maklumkan kepada guru yang berada dalam kelas kamu, sama ada saya ataupun guru yang mengajar mata pelajaran awak, kita akan lakukan langkah-langkah ini dan kita akan cepat hubungi pihak perubatan lah, hospital ataupun klinik kesihatan yang berdekatan dengan sekolah kita. Itu yang pertama dan yang kedua. Baik, seterusnya. Selain daripada itu, ini adalah perkara penting juga. Okey. Perhatikan contoh pelan laluan kecemasan yang terdapat dalam bengkel RBT di bawah. Seritakan tindakan yang perlu dilakukan jika berlaku kecemasan. Baik. Gambar rajah yang berada dalam buku teks yang ada dalam video kita ini adalah sama seperti susun atur meja dan kerusi itu sama seperti di sekolah kita kecuali dia punya sinki lah. Sekolah kita sinki berada di kiri dan kanan. Tapi meja dia sama.
Sekolah kita ada 8 meja, satu meja ada 6 kerusi, di hadapan kelas ada meja guru. Dan yang paling penting sekali kita, bengkel RBT kita ada 2 pintu, pintu hadapan dan pintu belakang. Jadi kalau berada dalam bengkel RBT, cikgu akan buka kedua-dua pintu. Pintu depan cikgu buka, pintu belakang pun cikgu buka. Seperti yang kita belajar minggu lepas, peraturan bengkel kita, keselamatan bengkel, kita masuk bengkel, kita kena buka tingkap. Selain tingkap, kita kena buka pintu. Baik, jika awak lihat anak panah berwarna hijau itu adalah laluan kecemasan untuk kita keluar. Okey, jadi macam mana? Mana satu pintu yang awak berada dekat, pintu tu awak keluar. Jangan tolak, jangan berlari, hanya keluar jika berlaku kebakaran ataupun kecemasan di dalam kawasan sekolah kita. Dengan arahan guru lah. Nanti bila kita dah naik sekolah nanti, saya dah bawa awak masuk dalam bengkel RBT, saya akan tunjukkan pelan kecemasan, laluan kecemasan sekolah kita punya. Ini dalam buku teks punya. Di sekolah kita, di bengkel ada, nanti saya akan tunjuk meja ni, pintu dia sini. Meja ni, pintu dia sana. Macam itu. Nanti saya akan terangkan bila kita dah naik sekolah. Ini adalah sebagai contoh untuk awak lebih faham lah. Sama sahaja macam bengkel kita. Dia ada 2 pintu. Bengkel kita juga ada 2 pintu. Jangan risau. Baik. Perkara ataupun alat ataupun yang kedua penting adalah dalam bengkel RBT kena ada peti pertolongan cemas. Peti pertolongan cemas ni, dalam dia ada apa? Dia kata apa? Yang sebelum tu dia kata, bengkel RBT hendaklah mempunyai pemadam api yang pertama dan peti pertolongan cemas yang kedua. Dua-dua ni ada kat sekolah kita. Di kiri dan di kanan bengkel RBT sekolah kita. Yang paling penting apa? Kita kena pastikan kedua-dua alat ini berada dalam keadaan yang baik, boleh digunakan bila diperlukan. Dia kata. Jadi dalam peti kecemasan ada apa? Gunakan ubat-ubatan dan peralatan yang terdapat dalam peti kecemasan, peti pertolongan cemas untuk merawat luka ringan. Ini pun mesti di bawah pengawasan guru. Jika berlaku kecemasan atau apa, awak kena maklum kepada saya lah. Maklum kepada saya, nanti saya yang akan bantu merawat luka ringan atau memberi rawatan pertama. Sebelum kita atau saya akan bawa awak ke pusat perubatan ataupun klinik kesihatan yang berdekatan dengan sekolah kita lah. Itu yang pertama. Dalam dia ada plaster luka, ada lotion untuk melecur tadi, ada gunting, ada bandage, ada handy plus, ada ubat kuning tu. Ubat kuning tu panggil apa? Iodine nama dia. Untuk merawat luka ringan. Itu adalah pelbagai lagi dalamnya. Baik. Yang kedua penting adalah alat pemadam api. Jika awak ingat pada tahun lepas, pada tahun 2019 dah lama dah ni. Sekolah kita bomba datang, tahun lepas tak ada lah. Sebab COVID, kita pun tak berada di sekolah. Tahun ni jika sekolah buka, insya-Allah kita akan panggil lagi pihak bomba untuk tunjuk kat kita, untuk ajar awak cara-cara yang sebenar untuk kita gunakan pemadam api ni. Baik. Pemadam api sekolah kita sebiji. Sama macam dalam gambar ni, warna merah. ABC powder. Dia bukan air, dia bukan buih, dalam dia tepung. Macam mana cara nak guna dia? Nombor 1, kita mesti tarik pin picu dekat handle dia tu, ada pin, kita kena cabut dulu. Lepas tu kita kena ambil hose dia, kita kena halakan ke arah api yang terbakar itu mengikut arah angin. Kalau angin daripada belakang bergerak ke depan, jadi kita kena macam ni. Kalau angin daripada depan saya ni ke belakang, saya kena pusing lah. Kita kena tengok angin ke mana. Sebab apa? Kalau angin ke depan macam ni, kita tembak ke depan macam ni, nanti tepung tu dia tak ke depan, dia ke kita. Macam tu. Itu yang dikata halakan moncong ke arah api mengikut arah angin. Lepas tu, kita tekan dia punya tuas ataupun dia punya picu dia tu, dia punya pemegang tu, kita tekan untuk kita keluarkan dia punya bahan pemadam tu. Kemudian kita gerak-gerak macam tu. Kiri dan kanan. Kiri kanan, kiri kanan. Baik, saya tahu. Alat pemadam api ni berat. Okey, kalau berat, kita tak payah angkat, tak payah pegang. Kita letak je atas lantai, kita halakan hos sahaja. Itu cara gunanya. Kita akan buat latihan kebakaran. Kat sekolah kita biasa, memang tiap-tiap tahun kita akan adakan latihan kebakaran dan kita akan panggil pihak bomba
untuk bantu dan tunjuk cara. Bila ada pihak bomba, dia akan adakan api, dia akan panggil murid-murid untuk belajar. Macam tu. Baik. Seterusnya, amalan keselamatan dalam bengkel. Jika awak lihat gambar rajah ini dalam bengkel dia, susun atur dan kebersihan dia bersih sangat. Lepas tu, penyimpanan dan penyelenggaraan alatan dia pun cantik dia susun. Di bengkel sekolah kita juga macam ni. Lepas kita guna, kita kena susun balik. Supaya pertama bersih, tak bahaya dan alatan tu tak berterabur. Gunting berada di tempat gunting, pisau kat tempat pisau, screwdriver kat tempat screwdriver, tukul dekat tempat tukul. Gitu maksudnya. Jadi mudah untuk kita cari dan mudah untuk kita guna dan mudah untuk kita selenggara dia jika berlaku kerosakan. Baik. Seterusnya, contoh. Ni dia bagi contoh kat kita ni. Macam mana kita nak selenggara alatan tu. Kalau gunting, kita kena minyakkan. Bersihkan kotoran dulu, guna kain buruk. Lepas tu kita titis minyak supaya dia tak berkarat kan. Jadi bila kita guna dia sentiasa tajam aja, tak berkarat. Jadi tahan lama dan kita boleh pakai dengan lama. Baik, papan kekunci tu keyboard lah. Ini dalam makmal komputer sekolah kita ada lah. Dekat dalam bengkel RBT tak ada. Kena lap dan sebagainya. Okey. Ini yang paling penting hari ini. Jika, dia kata apa? Jika saya mengabaikan amalan keselamatan. Yang berikut ialah contoh kesan yang boleh terjadi jika kita mengabaikan peraturan keselamatan dalam bengkel. Okey, ni ada beberapa punca dia. Yang pertama, masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Apa yang kesan yang boleh berlaku? Boleh berlaku kecederaan ataupun kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Jadi bahaya. Macam cikgu cakap minggu lepas. Yang kedua apa? Membawa beg masuk ke dalam bengkel. Apa kesan dia? Ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Sebab kat bengkel kita, kerusi kita tu, kita tak letak beg. Jadi kita letak beg kat bawah. Ramai kan, satu meja 6 orang. Jadi kita nak bergerak dan sebagainya, kita nak menggergaji, kita nak tukul paku dan sebagainya, jadi sempit dan menghalang laluan. Jika berlaku kecemasan, dia jadi lebih bahaya daripada yang sepatutnya. Jadi kita kena elakkan. Yang ketiga dia kata apa? Tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Jadi apa? Kesan dia, tiada pengunderaan yang baik dan pencahayaan yang cukup pun jadi bahaya. Angin tak masuk dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita potong kayu ada habuk, kita gam ada bau. Jadi kita perlukan pengunderaan yang baik. Jadi bila kita buka tingkap, cahaya matahari pun boleh masuk cukup. Kalau gelap lagi, kita boleh buka lampu. Dan yang terakhir dia kata apa? Menggunakan bahan tanpa berhemat lah. Bahan-bahan dia macam gam, kayu kan. Kayu boleh potong elok-elok, kita potong tak betul dan sebagainya, berlaku pembaziran lah. Yang tu yang kita tak nak. Ni contoh ni, gambar ni. Ni yang cikgu selalu pesan ni. Minggu lepas cikgu dah pesan ni. Apakah yang akan berlaku jika perkara berikut terjadi? Nampak? Minyak atau air tumpah di atas lantai. Apa yang jadi tu? Kawannya jatuh. Jadi bahaya, jatuh terduduk Jatuh terduduk, bahaya kepada tulang belakang kita. Berlari sambil membawa alatan. Ini yang cikgu cakap minggu lepas ni. Tengok dia lari bawa gunting. Dalam bengkel tak boleh berlari. Berjalan sahaja. Nak ambil bahan pun tunggu arahan daripada guru. Yang ketiga, bermain dan bergurau. Ni dia bergurau dengan pembaris besi ni. Bahaya ni. Boleh luka tangan. Dan yang keempat, menggunakan alatan yang rosak. Minggu lepas pun cikgu ada maklumkan kepada kamu. Jika alatan yang awak ambil tu rosak, terus maklum kepada saya boleh simpan tempat lain dan kita ambil alatan yang baru. Alatan yang rosak boleh menyebabkan kecederaan. Tinggi dia punya percentage untuk menyebabkan kecederaan. Baik. Last sekali, kita imbas kembali pelajaran kita pada minggu lepas dan minggu ni, iaitu yang pertama, menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, alatan dan bahan. Itu kita belajar pada minggu lepas. Ada 4 jenis peraturan. Lepas tu, menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. Minggu lepas cikgu ada ajar, cikgu ada bagi soalan juga. Jika awak lihat pada buku teks atau lihat kembali video yang cikgu terangkan, awak akan dapat jawab. Kalau awak tak tengok, awak main jawab je, memang tak betul lah jawapannya. Yang ketiga, mengaplikasi langkah-langkah yang perlu diambil
sekiranya berlaku kemalangan di dalam bengkel. Ini yang kita belajar minggu ni. Yang pertama tadi tu, luka melecur dan juga renjatan elektrik tu. Maklum kepada guru terlebih dahulu. Hari ni, selain tu kita bincangkan amalan keselamatan dan juga kebersihan dan juga penyelenggaraan alatan. Akhir sekali, cikgu nak rumuskan, dia kata merumuskan kesan. Kesan kita abaikan keselamatan ni. Bila kita abaikan keselamatan, ia mendatangkan bahaya yang sangat tinggi. Kerana di dalam bengkel reka bentuk dan teknologi kita, bengkel RBT sekolah kita, alat-alat tangan itu, alat-alat tangan yang sebenar, berfungsi dengan baik, tapi jika kita salah guna ataupun kita mengabaikan langkah keselamatan, ia akan mendatangkan bahaya. Luka, terjatuh dan sebagainya. Itu yang kita nak cuba elakkan. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu boleh faham. Okey, cikgu akan bagi sedikit latihan selepas ini. Awak boleh jawab. Lain tak ada daripada cikgu, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.